Okey kelas, kita sambung. Sebab tadi kita cikgu tak ada nak habiskan lah. Kita sambung sikit pasal dadah. Ha? Okey, so yang tadi kita dah sebut dah, dadah merupakan bahan kimia yang dapat mengganggu atau melambatkan kita punya pergerakan impuls di dalam neuron kita lah. Neuron tu adalah saraf kita. Okey. So kita tengok jenis-jenis dadah. First sekali ialah dadah jenis penenang. Dadah jenis penenang. So dadah jenis penenang ni dia fungsi pertama ialah menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. So senang cerita dadah penenang ni bila kamu makan saja, kalau kawan kamu tampak kamu 5 minit lepas tu baru kamu rasa sakit. Sebabnya impuls tu lambat. Okey. Dia jadi orang cakap apa? Jadi lalong lah. Lepas tu pengguna akan rasa mengantuk dan kurang cemas. Kesan juga bergantung kepada dos yang dia ambil lah. Dia sikit-sikit dia lah. Dia kena banyak lah. So, dia kamu akan rasa mengantuk. Lepas tu kurang cemas lah. Bayangkan kalau kamu ambil dadah yang penenang ni. Okey. Tiba-tiba berlaku tsunami. Orang lain dah lari, kamu tak lari lagi. Sebabnya kamu lambat nak terima impuls tu. Nak terima nak nampak tsunami. Tsunami tu kamu nampak tapi lambat. Proses badan tu lambat lari tu. Berbanding orang lain lah. So contohnya ialah barbiturat. Okey. Dan juga alkohol lah. Barbiturat ni jarang lah orang nak makan lah. Dan selalunya alkohol lah. So kalau kamu tengok orang ambil alkohol, kamu boleh nampak lah. Kalau dia mabuk, dia jatuh tepi-tepi jalan tu. Kalau ada orang pukul dia sekalipun, dia lambat lah nak bertindak balas, nak lawan balik ke apa, lambat. Okey. So next ialah dadah jenis perangsang. Okey, dadah jenis perangsang. So dadah jenis perangsang ni mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Tadi dia melambatkan. Kalau penenang, perangsang dia mempercepatkan pula. Okey. So pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. So dia rasa macam diri dia yakin, dia rasa dia boleh buat semua benda. Dia rasa macam dia bertenaga. Lepas tu dah. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil dan contohnya ialah amfetamin dan metafetamin. So amfetamin dengan metafetamin ni dadah jenis orang cakap apa? Syabu, ais. Selalunya budak-budak muda suka dadah jenis syabu ais ni. So dadah syabu ke ais ke dadah ni bila kamu makan, okey, dia menyebabkan kamu rasa tak payah tidur malam. Okey, tak tidur malam lah nak buat kerja sekolah ke buat assignment ke. Ada orang ambil dadah tu dia ambil 2-3 malam tak payah tidur. Okey. Tak boleh tidur dia rasa bertenaga, dia rasa boleh buat kerja semua. Kalau dia nak menari, dia menari tak berhenti So masalahnya ialah apa? Masalahnya dadah ni menyebabkan ketagihan. Bila kamu tak ambil nanti badan kamu akan mengertak. Waktu tu dah rasa nak bunuh orang apa semua. Sebab tu dia jangan ambil dadah. Okey? Yang penting jangan ambil dadah. Okey. So next terusnya. Dadah jenis inhalant. Okey. So inhalant adalah bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Kita inhale, kita sedut dia. Okey. So menyebabkan halusinasi. Okey, menyebabkan halusinasi maksudnya kamu suka berkhayal. Halusinasi itu maksudnya khayalan. Okey, merosakkan otak, paru-paru dan juga ginjal. Okey. Contohnya ialah pelarut dan bahan gas. So, dadah jenis hisap-hisap ni senang cerita. Gam lah. Contohnya kamu hisap gam. Okey. Ataupun kamu hisap tina ni pun ada orang hisap tina. Dia letak ada sedu tu dia rasa seronok ingat seronok sat saja tapi kesan dia lama. Otak rosak, paru-paru rosak, ginjal rosak. Okey, bila ketagihan apa semua, mula nak buat jenayah. So, berhati-hatilah. Next ialah dadah jenis halusinogen. Halusinogen ni maksudnya adalah khayalan. Yang tadi pun khayalan juga, tapi khayalan ada segi dia hisap barang-barang, dia sedut. Okey. So, first kali ialah mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan khayalan, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan melihat objek yang tidak wujud. Contohnya ialah ketamin dan LSD. So kalau kamu tengok banyak kes jenayah dekat Malaysia ni disebabkan oleh pengambilan dadah. So dia ambil dadah. Okey, dia ambil dadah. Ikutlah dia ambil dengan cara mana yang ni dia sedut.
Dia sedut hidung ni. Okey. Ada yang dia cucuk ke apa ke. So bila dia ambil, dia dengar bunyi suara-suara apa semua. Suara-suara yang kata anak dia jahat, isteri dia jahat. Lepas tu dia pergi bunuh anak dan isteri dia. Okey? Sebabnya dia berhayal. Dia dengar-dengar tu dia berhayal saja. Bukannya benda yang betul. Okey? So tengok dari segi penyalahgunaan dadah. So kamu kena tahu sebenarnya dadah ni. Okey. Dia boleh diambil sikit dengan pemantauan doktor. Okey, contohnya kalau ada orang tu dia sakit kanser tahap 4, okey, doktor akan bagi ubat tahan sakit, tapi ubat tahan sakit biasa tak boleh pakai dah sebab kanser tu sangat sakit. Jadi doktor akan bagi dia dadah, Selalunya bagi heroin atau morfin lah. So dadah yang doktor bagi tu doktor bagi dalam jumlah yang sepatutnya untuk mengurangkan rasa sakit tu. Okey, tapi masalahnya orang sekarang ni lagi pandai. Dia tak payah jumpa doktor pun. Dia beli sendiri dadah. Dia cucuk sendiri dadah tu. Dia makan sendiri dadah tu. Sebab tu kita panggil dia penyalahgunaan dadah. Okey. Disalahguna oleh orang tersebut. So, penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Antara simptomnya termasuklah menggigil, loya, resah dan sedih. So, kalau kamu tak ambil dadah tu, kamu dah start ambil dadah, kamu tak ambil dadah tu, okey, kamu akan rasa menggigil, loya, resah dan sedih waktu ni. Waktu ni kamu tak ada fikir apa dah. Okey? Sampai sanggup buat jenayah untuk cari duit nak beli dadah. Sebab tu jangan terjebak. Sekali terjebak tak boleh kembali. Okey, so kita tengok kat sini. Ini rumusan ya. So dadah akan memberi kesan kepada sistem saraf kita. So kalau dia akan merangsangkan degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, kamu akan rasa lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu, ganas, okey. Dia juga menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi, khayalan lah. So dia ada yang melambatkan, okey. Ni jenis yang kata apa? Yang first tu. So degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah pun akan dilambatkan, okey. Lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk, kondisi otot yang lemah. Satu yang ni dadah jenis perangsang lah. Yang ni adalah dadah jenis penenang. Okey, tengok yang seterusnya. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. So, first kali menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Badan akan mengalami gangguan hormon, gangguan koordinasi badan. Okey. Badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku rosak pada kelenjar pituitari. Okey, perkembangan seks sekunder akan terbantu jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Sebab tu kalau kamu tengok bila seorang ibu tu mengandung ke, okey, satunya mengandung lah kan, senang cerita. Memang doktor tak akan bagi ambil dadah ataupun ambil alkohol. Dua-dua tu tak boleh ambil. Sebab nanti takut anak yang lahir tu akan mengganggu. Okey, akan fungsi badan dia akan terganggu disebabkan oleh dadah dan juga alkohol yang ibu tu minum. Lagi satu ialah budak-budak. Jangan duk bagi budak-budak dadah ataupun alkohol sebab bila bagi dia minum alkohol ataupun dadah akan berlaku masalah ni lah, ketidakseimbangan hormon lah. Dia berlaku lebih kerap pada budak-budak dengan bayi lah. Orang dewasa pun of course boleh berlaku kalau kamu ambil banyak sangat lah. So gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental. Pengidap seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. So selalunya kalau kamu tengok orang ambil dadah ni dia akan jadi terlalu kurus. Okey, sebab dia rela ambil dadah daripada dia pergi kerja dan beli makanan. Okey. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Okey, second adalah pertuturan yang tidak jelas. So, mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Bukan alkohol je, dadah pun sama.
So, kalau kamu tengok orang yang ambil dadah ni, ataupun alkohol, dia cakap macam dengan orang lalu, kau buat apa tu? Yang tu lebih kurang tak jelas, okey? Kenapa tak jelas? Disebabkan oleh bahagian otak kita yang bernama cerebrum tu, yang mengawal pertuturan tu, dia isyarat, apa nama, dia dapat isyarat dia hantar tu tak jelas. Okay, maksudnya impuls tu, masalah dari segi impuls tu. So, kalau kamu tengok apa kesan ya, hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas dan meracau. Okey. So, kamu tengok sini pertuturan yang tidak jelas akan terjadi di bahagian cerebrum. Cerebrum ialah di bahagian otak kita lah. Next adalah tindakan refleks yang lambat lah. Tindakan refleks ni maksudnya tindakan badan kita lah. So, kalau kamu tengok bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol tu alkohol di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron aferen dan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Hal ini dapat perhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol berlebihan. Okey, yang ni yang cikgu cakap tindakan refleks lambat ni. Contohnya kalau orang tu dia mabuk kan, ataupun dia lalok ke tepi jalan kan. Okey, kamu terpijak kaki dia kan, lalu terpijak kaki dia kan. Dia respon tu lambat. Lepas kamu dah berlalu dari situ, dia baru aduh sakit lambat. Lambat daripada orang biasa. Okey, orang biasa kalau terpijak tu terus dia respon, dia balas apa nama, dia akan marah kamu ke apa kan. Dia straight akan marah Tapi kalau orang yang ambil darah lalok ni dia itulah, dia tak dapat respon yang cepat lah, respon lambat. Selalunya yang jenis ni adalah jenis dadah jenis penenang. Okey, dadah jenis penenang. Okey, tindakan refleks yang lambat. So, kalau kamu tengok ini adalah tunjuk bagaimana impuls pergerakan impuls dalam badan kita. Impuls tu cikgu cakap tadi dia isyarat kimia So, dia akan hantar daripada otak ke seluruh bahagian badan. Dan kalau kamu ambil dadah, dia akan jadi lambat lah penghantaran tu berbanding orang dewasa, orang biasa yang lain. So, kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol yang seterusnya ialah hilang keseimbangan badan. Okay, pengambilan dadah dan alkohol akan menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan yang tidak betul, terhuyung-hayang dan hilang keseimbangan badan. Yes, kamu boleh nampak dalam drama pun ada banyak minum alkohol je masih jalan terhuyung-hayang. Okay. Okay, next seterusnya ialah ni kamu tengok hati. Okay. So, orang yang banyak sangat minum dadah, yang minum alkohol. Okay. Selalunya alkohol dia menyebabkan hatinya rosak. Hati dia jadi macam batu-batu pada hati dia. Kita panggil namanya sirosis hati. Okey, sirosis hati ni adalah keadaan hati yang mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Tu dalam hati ni ada batu-batu, ada pasir-pasir macam berpasir Okey. So, lama-lama hati dia akan rosak terus, dia tak boleh guna hati dia kena buat pembedahan lah. Okey, minta hati orang lain. Ada orang nak bagi kah? Sebab tu kena jaga elok-elok So, kamu tengok ini gambar hati yang sihat. Ini adalah gambar orang yang mengalami sirosis hati. Di hati, kamu tengok dekat hati ni banyak macam bintil-bintil bintil-bintil ni dia macam batu lah, macam batu-batu berpasir menunjukkan hati kita dah rosak. Okey, next ialah ulcer perut. Okey. Ulcer perut adalah tengok sini. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. So, ulcer perut ni mana di mana luka dalam perut kita. Pernah berjadi ada ulcer dekat dalam mulut luka putih-putih tu kan. Dia jadi dekat perut Okey, ini sebab dia apa? Sebab asid perut ni keluar banyak bila dia minum alkohol. Okey, menyebabkan dia menghakis dinding perut ni, menyebabkan radang pada selaput perut pun luka. Okey. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di bahagian ulu hati, berasa kemung perut, loya dan muntah. Okey, pesakit ulcer perut juga mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Satu lagi masalahnya muntah darah dan najis dia berwarna hitam. Okey, kamu boleh tengok sini Next adalah pelakuan ganas. Kalau kamu tengok orang yang minum alkohol atau dadah ni, dadah dia jenis perangsang akan berkelakuan seperti orang gila. Ketawa berseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas.
Okey. Masa pun dah habis.